Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan saya ingin membentangkan tentang konsep mol, formula dan persamaan kimia, iaitu bab 3 tingkatan 4. Okay, kandungan bagi bab ini termasuklah 3.1 GAR dan JMR, 3.2 konsep mol, 3.3 formula kimia dan 3.4 adalah persamaan kimia. Okay, untuk 3.1 iaitu tentang jisim atom relatif, iaitu JAR. JAR ni adalah jisim satu atom. Okay, contohnya biasanya JAR ni kita boleh rujuk pada jadual yang ada dalam buku tek kita masa form 4 dekat muka surat belakang. Okay, seterusnya jisim molekul relatif. Jisim molekul relatif adalah suatu molekul yang kita boleh hitung dengan menjumlahkan JAR bagi sesuatu atom yang membentuk molekul tersebut. Okay, contohnya kat sini kita ambil H2O. Untuk membentuk molekul H2O, ia melibatkan dua atom, iaitu atom H dan atom O. Okay, dalam molekul H2O, atom H ada 2, atom O ada 1. Jadi untuk kita hitung JMR, iaitu jisim molekul relatif untuk H2O, kita kena darab dengan JAR kita. Itu contohlah, kalau JAR H adalah 1. Jadi sebab H ada 2, kita kena darab 2. Untuk O, JAR bagi O ada 16. Tapi sebab O ada 1 je, kita darab dengan 1 je lah. Jadi tak berubah. Jadi bila kita hitung, kita akan dapat 18. Jadi 18 ni adalah jisim molekul relatif bagi molekul H2O, iaitu molekul air. Okay. Seterusnya adalah jisim formula relatif. Okay, jisim formula relatif ni untuk jisim formula relatif kita dapat hitung dengan menjumlahkan JAR semua atom yang ditunjukkan oleh formula bahan ion. Okay, formula bahan ion ni contoh. Kalau contoh yang dibagi ni adalah zinc klorida. Okay, zinc klorida ni, dalam zinc klorida ada 2 ion, iaitu ion zinc dan ion klorida. Okay. Okay. Jadi untuk kita tahu jisim formula relatif, kita kena tambah JAR bagi ion zinc dan ion klorida. Okey, untuk berdasarkan maklumat yang dibagi, untuk zinc, JAR bagi zinc adalah 65. Okey. Ditambahkan dengan JAR Cl adalah 35.5. Okey, 35.5 tapi disebabkan Cl ada 2 dalam formula bahan ion ni, jadi kena darab dengan 2. JAR Cl adalah 35.5. Okay, bila ditambahkan kita akan dapat 136. Okay, jadi 136 ni adalah JFR bagi zinc klorida. Okay. Jadi itu sahaja untuk 3.1. Okey, jadi kita sambung untuk 3.2, iaitu tentang konsep mol. Okey, konsep mol ni adalah benda-benda yang kita kena hafal untuk konsep mol ni supaya senang untuk kita jawab soalan. Okey, konsep mol ni salah satu perkara asas yang kita perlu tahu dalam subjek kimia. Okey, yang kita perlu tahu adalah bilangan mol dan bilangan zarah, bilangan mol dan bahan dan jisim bahan, bilangan mol dan isi padu gas. Okey, sebelum lanjut sekarang ni saya nak terang pasal penggunaan segitiga. Mungkin ada yang dah tahu tapi mungkin ada juga yang tak tahu. Jadi saya nak terang dulu. Okey, contohlah satu segitiga ni. Sini saya letak A, sini saya letak B, saya letak C. Okey.
Kalau untuk A, contoh, kalau kita nak cari A, kita tutup A. Jadi maksudnya tinggallah B dengan C. Bila B dengan C ni duduk sebelah-sebelah, so maksudnya darab. So kalau kita nak cari A sama dengan B darab C. Okay, kalau saya kata kita nak B, jadi kita tutup B, tinggallah A per C. Bila dia duduk bawah, atas, bawah, maksudnya per. A per C. So kalau kita nak cari B, maksudnya A per C. Itu juga untuk C. Kalau kita nak cari C, maksudnya A per B. So C sama dengan A per B. Okay. Jadi kita pergi ke seterusnya lah. Okay, untuk yang pertamanya bilangan mol dan bilangan zarah. Okay, untuk bilangan mol dan bilangan zarah ni, jom tengok. Okay, mol. Okay, mol. Okay, kita kena faham juga konsep mol ni. Okay, untuk mol ni adalah unit SI bagi satu bahan. Faham tak? Okay, jadi satu mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, untuk penerangan kat sini, saya nak bagi contoh. Kalau kita bagi tahu, okay, 1 dozen, biasanya kita ingat 12, kan? Automatik kita tahu yang 1 dozen adalah sama dengan 12. Okay, sama juga kalau 1 mol, ia sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Konsepnya sama je. Cuma kita tak guna dalam kehidupan harian kita. Jadi kita tak tahu. Okay, jadi untuk segitiga bilangan mol dan bilangan zarah ni, kita kena ingat yang N ni memang tetap bawah belah kiri. Okay. Untuk yang ke atas, kita kena ingat bilangan zarah kena duduk atas. Okay. Untuk bilangan zarah ada 3 benda, iaitu ion, atom dan molekul. Okay. Buat apa? Contoh, kalau soalan ni kata hitung bilangan ion, automatik soalan tu nak bilangan zarah. So, melibatkan segitiga ni lah. Okay. Kalau dia kata hitung bilangan atom, so maksudnya soalan tu nak bilangan zarah. Dia kata hitung bilangan molekul, maksudnya soalan tu nak bilangan zarah. Okay. Na ni adalah pemalas Avogadro. Ini. Okay. Okay, kalau contoh soalan tu minta bilangan mol, maksudnya BZ bahagi dengan BZ ni, saya panggil BZ. Okay, BZ bahagi dengan pemalas Avogadro. Kalau kita nak bilangan zarah, maksudnya N darab dengan pemalas Avogadro. Okay, gitu. Okay, contoh. Kita tengok contoh. Okay, contohnya bagi kat sini, dia tanya bilangan atom. So, maksud bilangan atom ni, saya kata dah tadi, kalau dia tanya hitung bilangan atom, so automatik soalan ni berkaitan dengan BZ, iaitu bilangan zarah. Okay, dia suruh cari bilangan zarah. So, kita pun buatlah segitiga tadi. BZ. Okay, BZ. Kita nak tahu BZ. So, sini kita ingat N memang belah kiri bawah. So, sini pemalas Avogadro. Okay, jadi sekarang ni kita nak tahu BZ. So, kita kena buat N, iaitu bilangan mol darab dengan Na. Jadi, kalau kita sambung pada soalan, ia kata terdapat 0.2 mol. So, ni adalah N. So, kita dapat dah N kita 0.2 mol. Darab dengan pemalas Avogadro kita tahu dah. 6.02 darab dengan 10 kuasa 23. So, kita kalkulator kita akan dapat 1.204 darab 10 kuasa 23. So, tu adalah bilangan atom yang dia nak. Okay. Seterusnya, kita sambung dengan bilangan mol dan jisim bahan. Okay, tadi bilangan mol dan bilangan zarah.
Jadi kita habis dah yang tu. So kita kena faham pula bilangan mol dan jisim bahan. Okey, bilangan mol dan jisim bahan ni, okey, saya nak terang. Okey, untuk segitiga yang ni, ia melibatkan J, iaitu jisim. JM, iaitu jisim molar. Okey, untuk N pula adalah macam biasalah bilangan mol. Okey, macam saya kata tadi, macam segitiga sebelum ni pun, N memang duduk dekat belah kiri bawah. Jadi tu memang tempat dia lah, situ. Tiga-tiga segitiga yang saya akan bagi tahu ni memang N duduk dekat kiri bawah. Okey, jadi senanglah kita nak ingatkan. Okey, kat sini ada maklumat bagi tahu yang jisim molar ialah jisim 1 mol bahan. Okey. Ia untuk jisim molar, ia berkait dengan JAR, JMR dan JFR. Faham tak? Maksudnya JAR yang tadi. Okey, kalau ia kata jisim magnesium, so tu adalah JAR. Kalau ia kata jisim molekul, maksudnya jisim molekul air. Okey, maksudnya ia melibatkan JMR yang kita belajar dekat 3.1 tadi. Kata jisim zinc klorida contoh. Jadi maksudnya ia melibatkan JFR. Okay, jisim molar. Itulah jisim molar. Okay, jisim bahan biasanya ia bagi dalam soalan ataupun ia suruh cari. Okay. Jadi kalau kita nak bilangan mol, maksudnya jisim bahan bahagi dengan jisim molar. Kalau ia nak jisim molar, jisim bahan bahagi dengan jisim bilangan mol. Kalau dia nak jisim bahan, maksudnya bilangan mol didarabkan dengan jisim molar. Okey. Kita tengok contoh. Okey, contohnya ia bagi berapakah jisim. So maksudnya ia nak J. Ia nak J. Okey, ia kata bagi 1 point mol. So maksudnya ada perkataan mol tu adalah bilangan mol, iaitu N. Okey, jadi kita pun teruslah buat segitiga tadi. Okey. Jisim. Okey, untuk jisim J, jisim molar dengan N. N memang situ. Okay, sekarang ni kita nak cari J. So automatik bilangan mol kena darab dengan jisim molar. Okey, bilangan mol dibagi 1.5. Darab dengan jisim molar aluminium. Ia bagi sini jisim atom relatif. So maksudnya aluminium adalah atom. Jadi jisim atom relatif bagi ataupun jisim molar bagi aluminium adalah 27. So kita dah harap tekan kalkulator kita akan dapat 40.5. So ni adalah jisim bagi aluminium. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan yang ketiga, iaitu bilangan mol dan isi padu gas. Okey. Untuk bilangan mol dan isi padu gas ni, okey. Saya bagi tahu, okey, untuk segitiga ni kita kena ingat Ig, iaitu isi padu gas. Untuk jisim molar, iaitu isi padu molar. N adalah macam biasalah kita itu bilangan mol. Okey. Jadi ia sama je penggunaan segitiga macam tadi, daripada mula kita belajar tadi sampai sekarang ni macam biasa. Itu kalau kita nak cari bilangan mol, isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Kalau kita nak cari isi padu molar, kita nak cari isi padu gas, bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okey, sekarang ni maklumat ada bagi tahu yang isi padu molar ialah isi padu yang
ditepati 1 mol gas. Okey, biasanya untuk isi padu molar, ia ada 2 jenis. Iaitu pada keadaan bilik. Keadaan bilik adalah 24 dm padu per mol ni. Ni adalah keadaan bilik. Ni adalah untuk STP, iaitu suhu dan tekanan piawai adalah 22.4 dm padu per mol. Okey, biasanya kalau kita nak tahu STP ke keadaan bilik, jadi biasanya soalan akan bagi tahu pada keadaan bilik ataupun pada STP. Okey. Kita tengok contoh. Okey, contoh yang bagi sini hitung isi padu. So, bila ayat dihitung isi padu, so automatik isi padu adalah IG. IG kita nak tahu. Okey, jadi dan ia bagi 2.2 mol gas. So, ia bagi sini adalah mol. Okey, jadi kita pun buatlah segitiga kita. N memang kat sini. So, IG, IM. Okey, kalau awak pasang segitiga untuk GSM tadi, kita buat sini JM. Sini pun M. So, automatik kalau kita nak tukar IG atas ke IM atas. Jadi, kita kena ingat molar ia duduk kat bawah. Jadi, sini isi padu molar, sini GSM molar. Okey. Okey. Jadi, kita sambung. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu IG. So, kalau kita nak tahu IG, so N kena darab dengan isi padu molar. Okey, N kita tahu dah maklumat ia 2.2. Okey, untuk isi padu molar, ia bagi tahu dah pada STP. Okey, pada STP, lepas tu ia bagi tahu isi padu molar adalah 22.4 darab 22.4. Kita akan dapat 49.28. Okey, so ni adalah isi padu gas bagi soalan yang ditanya isi padu gas hidrogen. Okey, gitu. Okey, jadi itu sajalah daripada saya. Kita akan sambung pada 3.3. Okey, kita sambung subtopik 3.3 iaitu formula kimia. Formula kimia ialah perwakilan simbol atau simbol-simbol unsur yang digabungkan dan ditulis bersama bagi mewakili atom dan nombor subskrip untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom di dalam entiti asas bahan itu. Okey, maksud formula kimia tadi kan perwakilan simbol ataupun simbol-simbol unsur. Jadi kita tengok contoh, kita ambil unsur magnesium. Okey, unsur magnesium, perwakilan simbol dia ataupun kita panggil formula kimia adalah Mg. Okey, kita tengok penerangan dia. Dia kata formula kimia ni menunjukkan magnesium ni hanya terdiri daripada daripada atom magnesium sahaja. Okey, yang lain kita tengok contoh gas oksigen. Formula kimia dia O2. Okey, penerangan dia formula kimia menunjukkan molekul gas oksigen ni terdiri daripada 2 atom oksigen. Okey, kita tengok untuk sebatian pula. Contoh kita ambil air H2O. Okey, kita tengok dia punya penerangan. Nombor subskrip menunjukkan 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Okey, untuk bahan lain contoh kita ambil aluminium oksida. Okey, aluminium oksida ia Al2O3. Nombor subskrip menunjukkan setiap 2 atom aluminium ni bergabung dengan 3 atom oksigen. Yang itulah kita panggil sebagai formula kimia. Formula kimia ni adalah perwakilan simbol. Contoh macam aluminium. Aluminium ni perwakilan simbol dia adalah Al. Kalau oksida pula O. Macam tu. Okey, formula kimia ni kita ada 2, iaitu formula empirik dengan formula molekul. Okey, maksud formula empirik. Formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam satu sebatian. Okey, untuk formula molekul pula, formula molekul adalah formula yang menunjukkan bilangan sebenar setiap jenis atom yang terdapat dalam satu molekul sebatian
tertentu. Okey, contoh kita ambil formula molekul dan formula empirik bagi glukosa. Okey, untuk formula molekul glukosa, glukosa dia C6H12O6. Okey, formula menunjukkan satu molekul glukosa terdiri daripada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Okey, kita tengok formula empirik pula. Formula empirik daripada glukosa tadi, dia jadi CH2O. Jadi formula menunjukkan bahawa nisbah paling ringkas bilangan atom karbon kepada atom hidrogen dan atom oksigen adalah 1, nisbah 2, nisbah 1. Maksudnya asal-asal tadi kan atom atom CHO adalah 6, 12 dengan 6. Lepas tu kita ringkaskan lagi menjadi 1, 2 dengan 1. Jadi macam asal-asal kan 6, 12, 6. Kita bahagi 6, kita ringkaskan lagi, jadilah 1, 2, 1. Seterusnya kita pergi kepada penentuan formula empirik dengan formula molekul. Okay, kita tengok contoh penentuan formula empirik. Okay, bagi contoh soalan 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen menghasilkan aluminium oksida. Okay, ditanya apakah formula empirik aluminium oksida. Okay, macam mana kita nak tentukan formula empirik? Okay, pertama sekali kita kena tentukan jisim untuk unsur tu lah. Kalau aluminium 1.35, oksigen 1.2. Okay, yang kedua kita kena tentukan mol dia. Jadi macam mana kita nak dapat mol? Jisim kenalah bagi dengan jisim molar. Jadi kita bagilah dengan jisim molar masing-masing. Aluminium 27, oksigen 16. Jadi kita dapatlah mol dia. Lepas tu, yang ketiga kita bahagikan setiap nombor tu dengan nombor yang terkecil. Jadi antara 0.5 dengan 0.5 dengan 0.075, jadi 0.5 lah kecil sekali. Jadi kita bahagikan dengan 0.05, so kita dapatlah nisbah mol atom 1 dengan 1.5. Jadi untuk dapatkan nisbah mol atom paling ringkas, kita kena letak jawapan dia dalam bentuk integer. Jadi nak jadikan dalam bentuk integer, 1.5 ni kita darab dengan 2. Jadi 1.5 darab 2 kita dapatlah 3. Dan 1 darab 2 dapat 2. Jadi 2 mol atom aluminium berpadu dengan 3 mol atom oksigen. Jadi formula empirik yang kita dapat untuk aluminium oksida adalah aluminium oksida Al2O3. Okey, untuk penentuan formula molekul pula, kita kena tahu formula molekul ni sama dengan formula empirik kali dengan N, darab dengan N. Okay, contoh kita ambil hubung kait antara formula molekul dengan formula empirik. Okay, contoh kita ambil air. Air kan H2O kan. Jadi contoh N dia adalah 1. Jadi N1, jadi H2 darab dengan 1, kita akan dapat H2 juga. Jadi O darab dengan 1 dapat O. Okay, macam biasalah. Lepas tu contoh kita ambil yang lain. Kita ambil propena. Okay, propena CH2. Okay, N dia dibagi 3. So, 3. So, C darab dengan 3, kita akan dapat C3. H2 darab dengan 3, kita dapat H6. Sebab itulah kita dapat C3H6. Okay, kita pergi kepada soalan. Okay, contoh soalan dia, satu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Okay, jisim molekul relatifnya adalah 56. Okay, dibagi jisim molekul relatif 56. Lepas tu ditanya apakah formula molekul. Okay, dia nak formula molekul sebatian itu. Okay, dia bagilah jisim relatif H1C12. Okay, kita penyelesaian dia, kita andaikan formula molekul sebatian ni CH2 kan. Kan kita CH2 tadi, kita kali dengan N. N ni kita tak tahu lagi. Okay, berdasarkan formula molekulnya GMR, okay, N ni tak apa, tak jumpa lagi. Lepas tu kita isi yang kita tahu dah. 12 untuk karbon, lepas tu 2 untuk hidrogen. 2 kali 1. Okay, kita dapatlah 14N. Jadi 14N ni kita samakan dengan 56 yang kita dapat tadi.
Jadi untuk dapatkan N, kita bahagi macam biasa, dapatlah N sama dengan 4. Jadi kita pun buatlah N ni kita tahu dah 4. Jadi N tadi tu kita buat 4. Jadi bolehlah C darab 4, dapatlah C 4. Lepas tu H2 darab dengan 4, kita dapatlah H8. Sebab itulah akhir sekali kita akan dapat formula molekul sebatian adalah C4H8. Okey, ini adalah formula kimia bagi sebatian ion. Okey. Kita ada cation, kita ada anion. Jadi kita kena ingatlah siapa cation, siapa anion. Lepas tu kita kena ingatlah charge dia. Contoh macam natrium Na+, aluminium Al3+, zinc 2+. Lepas tu contoh lagi kita ambil anion pula. Oksida, ion oksida 2-, Br minus, CO3 2-. Okay, ni adalah cara untuk ingat charge bagi formula untuk sebatian ion. Okay, untuk positif 1 kita ada nak hafal kimia agak liat. Okay, dalam nak hafal kimia agak liat ni dia adalah Na+, H+, K+, Ag+, Li+. Okay, sama juga dengan charge yang lain. Positif 2 dia ada cuba cakap mengapa zinc ferrum. Okay, untuk positif 3 kita ingat fitrah alam. Lepas tu untuk minus 1 kita ingatlah yang ni punya. Lepas tu untuk minus 2 kita ingatlah source contact Obama. Okey, yang ni untuk pembinaan formula kimia guna kaedah silang. Kita ambil contoh zinc klorida. Okey, zinc klorida. Okey, mula-mula macam mana kita nak buat kaedah silang ni? Mula-mula berdasarkan nama sebatian tentukan cation dengan anion masing-masing. Okey, kita tahu zinc adalah 2+, cation dia. Cl adalah minus. Okey, yang kedua kita saling menukar charge cation dengan anion secara silang bagi menentukan bilangan cation dan anion. Jadi zinc 2+ ni kita silang jadi letak bawah Cl 2. Okey, Cl minus 1 kita silangkan, lepas tu kita letak dekat bawah zinc. Jadi bila dah silang ni kita dapatlah yang ketiga, tulis formula kimia sebatian. Okey, formula adalah neutral. Charge ion tidak ditulis pada formula. Nombor subskrip digunakan. Okey, nombor subskrip digunakan untuk menunjukkan bilangan ion. Okey, jadi nombor subskrip ni. Jadi zinc Cl2. Okey, inilah jadinya dia punya formula. Seterusnya kita ke penamaan sebatian ion. Okey, contoh penamaan sebatian ion. Contoh kita tengok cation kita guna, contoh kita ambil ion natrium. Lepas tu anion kita ambil ion klorida. Jadi kita nak buat nama bagi sebatian ion ni, kita campur je cation dengan anion, jadilah natrium klorida. Sama juga yang macam lain, ion zinc, cation dia ion zinc. Anion dia ion bromida. Jadilah nama sebatian ion dia zinc bromida. Lepas tu ion magnesium, cation dia. Ion nitrat, anion dia. Kita gabungkan jadilah magnesium nitrat. Okey, untuk kita tahu mana Fe2+, mana Fe3+, kita tengok perkataan dia. Contoh, ferrum 2 oksida. Okey, 2 Roman ni menunjukkan bahawa dia adalah Fe2+. Okey, ferrum 3 oksida. 3 Roman ni menunjukkan bahawa dia adalah Fe3+. Okey, seterusnya kita tengok CO. CO adalah karbon monoksida. Lepas tu NO2 adalah nitrogen dioksida. SO3 adalah sulfur trioksida. Okey, kalau perasan kat sini, oksigen yang ada satu je nombor subskrip kita panggil mono. Ada dua nombor subskrip kita panggil D. Kalau dia oksigen tu 3 kita panggil 3. Jadi ni adalah awalan Yunani yang menunjukkan bahawa mono tu 1, D tu 2, 3 tu 3. Okey, contoh awalan Yunani yang lain kita ada tetra. Tetra ni adalah 4. Mewakili 4. Pen ni 5. Hex 6. Dan pen hep 7. Seterusnya kita pergi kepada subtopik 3.4 iaitu persamaan kimia.
Okey, persamaan kimia. Ahli kimia mempunyai cara yang ringkas dan tepat untuk menghuraikan tindak balas kimia melalui persamaan kimia. Cara menulis persamaan kimia. Persamaan kimia ni boleh ditulis dalam bentuk perkataan atau menggunakan formula kimia yang kita belajar tadi. Okey, bahan pemula atau kita panggil sebagai bahan tindak balas ditulis di sebelah kiri persamaan. Okey, manakala bahan baharu yang terhasil ataupun kita panggil sebagai hasil tindak balas ditulis di sebelah kanan persamaan. Lepas tu anak panah ni mewakili menghasilkan. Okey, kita ada juga keadaan fizik. Keadaan fizik setiap bahan. Okey, dia ada 4 iaitu sama ada pepejal, cecair, gas ataupun aqueous yang ditunjukkan dalam persamaan kimia. Okay, cara untuk menulis persamaan kimia pertama sekali adalah tulis persamaan dalam bentuk perkataan terlebih dahulu. Okay, dalam bentuk perkataan, contoh dia bagi. Okay, hidrogen dia bertindak balas dengan oksigen menghasilkan air. Okay, yang kedua barulah kita start tulis formula kimia bagi setiap bahan dan hasil tindak balas. Okay, jadi kita tahu hidrogen adalah H2, formula kimia dia H2. Oksigen O2, lepas tu menghasilkan H2O. Okey, yang ketiga kita kena semak sama ada persamaan ni seimbang ke belum. Okey, jadi kita tengok kalau kat sini H2, okey dia ada 2 atom hidrogen. Oksigen ada 2 atom oksigen. Menghasilkan H2O. H ni ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okey, jadi persamaan ni belum seimbang sebab apa? Sebab dekat sebelah kiri, dekat bahan tindak balas, oksigen ada 2. Okey, dekat hasil tindak balas, oksigen ada 1 je. Jadi kita kena seimbangkan dia. Macam mana nak seimbangkan? Jadi, kita kena tambahlah 2 kat sini. 2, supaya dia akan jadi 2O. Jadi, jadilah 2H2O kat sini. Tapi, lepas kita jadikan 2H2O kat sini, kita kena tengok pula seimbang tak lagi hidrogen. Okey, oksigen dah seimbang O2, O2. O2 sebelah kiri, O2 sebelah kanan. Okey, untuk sebelah kanan hidrogen ni dah jadi 4 dah hidrogen sebab 2 darab 2. Jadi hidrogen ni kenalah letak berkali 2 juga kat depan supaya 2 ni boleh darab dengan H2 jadi 4. Jadi persamaan ni dah jadi seimbang iaitu 4 atom hidrogen, 2 atom oksigen menghasilkan 4 atom hidrogen juga dan 2 atom oksigen. Jadi sama-sama seimbang, sama-sama 4, sama-sama 2. Jadi lepas kita dah imbangkan, yang kelima kita kena tulis keadaan fizik dia. Okay, sama ada pepejal, cecair, gas, aqueous. Kalau kita tengok sini, hidrogen, of course gas, bertindak balas dengan oksigen, gas, menghasilkan H2O, air adalah cecair. Menggunakan persamaan kimia, kita boleh tafsirkan 2 benda, iaitu kita boleh tafsirkan secara kualitatif. Yang kedua, kita boleh tafsirkan secara kuantitatif. Okey, melalui aspek kualitatif, quality, persamaan kimia ni kita boleh kenal pasti bahan tindak balas, hasil tindak balas dengan keadaan fizik bahan. Jadi kita boleh 3 daripada kualitatif ni, kita boleh tahu 3 benda iaitu bahan, hasil dengan keadaan fizik. Okay, melalui aspek kuantitatif, kuantitatif kita ingat kuantiti. Okay, kita boleh mengkaji stoikiometri persamaan kimia. Okay, stoikiometri ni adalah kajian kuantitatif, kuantiti, komposisi bahan yang terlibat dalam tindak balas kimia. Okey, perkali dalam persamaan kimia ni menunjukkan nisbah yang terlibat sama ada nisbah entiti asas bahan ataupun nisbah bilangan mol. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, untuk kualitatif kita boleh statekan bahan tindak balas dia. Okey, bahan tindak balas dia kalau kat sini kita boleh tengok logam natrium, bahan tindak balas dia logam natrium dengan gas klorin. Okey, untuk hasil tindak balas pula, hasil tindak balas dia adalah pepejal natrium klorida. Okey, selain
bahan dengan hasil tindak balas untuk kualitatif, kita boleh bagi tahu juga dia punya keadaan fizik, iaitu natrium adalah berkeadaan perbejal, klorin berkeadaan gas, dan perbejal natrium klorida berkeadaan perbejal. Okey, dalam aspek kuantitatif, kuantiti. Okey, kita boleh tengok dari segi entiti asas ataupun bilangan mol. Okay, kita tengok entiti asas dulu. Okey, 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin untuk menghasilkan 2 unit natrium klorida. Okey, dia kan entiti asas, dia zarah. Jadi zarah kita guna atom, kita guna molekul. Okey, jadi kalau kat sini kita tengok dia ada 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin menghasilkan 2 unit formula natrium klorida. Okey, yang kedua kita nilai berdasarkan nisbah bilangan mol. Okey, bilangan mol kita tengok kat sini 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, yang ni kita guna mol. Tadi kita guna entiti asas, yang ni kita guna mol. Kita boleh tengok kat sini dia 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Yang ni 2 natrium 1 klorin dengan 2 natrium klorida. Yang ni cara perkadaran. Okey, ni cara perkadaran. Okay, contoh dia bagi 2 natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, ni 2 mol, 1 mol dengan 2 mol. Jadi kalau perkadaran contohlah dia nak 1 mol saja. Jadi 1 mol kita kenalah bagi dengan 2. Kita bahagikan dengan 2. Jadi 2 bahagi 2 dapat 1. 1 bahagi 2 dapat 0.5 mol. 2 bahagi 2 dapat 1 mol. Ini adalah teknik perkadaran. Okey, berdasarkan nisbah bilangan mol bahan daripada persamaan kimia yang kita buat tadi, persamaan kimia yang seimbang, kita boleh selesaikan banyak masalah numerikal dengan menghitung secara perkadaran bilangan mol bahan yang dikehendaki. Okey. Bilangan mol yang telah ditentukan boleh ditukar kepada jisim, bilangan zarah atau isi padu gas melalui jisim molar, pemalar Avogadro atau isi padu molar dengan menggunakan hubung kait yang telah dipelajari sebelum ni. Okey, contoh kita tengok soalan yang berkaitan dengan persamaan kimia. Okey, dia bagi contoh pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut. Okey, dia bagi 4 mol aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Okey, dia tanya berapakah jisim, dia nak jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara. Okey, macam biasa dia akan bagilah jisim atau relatif masing-masing. Oksigen 16, aluminium 27. Okey, kat sini kita nak selesaikan masalah ni, kita kena tengok dulu maklumat yang dia bagi. Okey, dia bagi dah 4 mol untuk aluminium dan menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Lepas tu dia bagi juga 5.4 gram aluminium. Okey, menghasilkan berapa gram aluminium oksida? Yang ni yang kita nak cari. Okey. Bilangan mol dalam 5.4 gram aluminium. Okey, kita kena carilah dulu. Pertama sekali kita daripada jisim aluminium ni, kita tukarkan kepada bilangan mol aluminium. Okey, kita cari mol aluminium dulu. Okey, macam mana nak tahu mol? Jisim kenalah bagi dengan jisim molar untuk dapatkan mol bagi aluminium. Macam biasa 5.4 gram, kita bagilah dengan 27 untuk jisim molar aluminium. Okey, langkah kedua, kita kena hitungkan nisbah bilangan mol aluminium oksida secara perkadaran. Secara perkadaran tadi. Okey, berdasarkan persamaan awal-awal tadi, 4 mol aluminium menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Jadi 0.2 mol aluminium, okey, yang kita kira tadi 0.2 mol aluminium menghasilkan 0.1 mol aluminium oksida. Okey, macam mana kita boleh dapat 0.1 mol aluminium oksida? Okey, asal-asal tadi, okey, ni aluminium 4, aluminium 4, aluminium oksida 2. Okey, tadi kita kira aluminium ni adalah 0.2 mol. Jadi macam mana kita nak tahu untuk aluminium oksida pula? Jadi, kalau kita tengok sini,
4 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat 20. Jadi kita boleh tahu bahawa 4 ni kena bahagi dengan 20 dulu baru dapat 0.2. Jadi secara automatik lah 2 ni kena bahagi juga dengan 20 untuk dapatkan dia punya ni lah, mol dia. Okay. Jadi bila kita dah dapat 0.1 mol, kita bolehlah kira jisim aluminium oksida. Macam mana nak kira jisim? Macam biasa, bilangan mol ni kenalah darab dengan jisim molar. Bila kita darab dengan jisim molar, okay, 0.1 mol tadi kita dapat dah. Lepas tu kita darablah dengan jisim molar dia untuk aluminium oksida. Jadi mol ni kita boleh potong. Kita dapatlah gram dia. Jadi 0.1 kita darablah dengan 102 jisim molar dia. Kita dapatlah 10.2 gram. Kita tengok contoh soalan lain. Okay, dia kata hitung jisim zinc yang bertindak balas dengan asid nitrik jika 360 cm padu gas hidrogen terbebas dalam tindak balas ni. Okay, dia bagi zinc punya jisim alternatif 65. Okay, isi padu molar dia bagilah 24 dm mol dalam keadaan bilik. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu. Okay, kita buat persamaan dulu. Zinc bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan zinc nitrat. Okay, lepas tu kita seimbangkan tindak balas macam biasa. Kita seimbangkan persamaan kimia macam biasa. Lepas tu okay, kita tengok dia punya maklumat yang dibagi. Okay, dia bagi 360 cm padu untuk gas hidrogen. Okay, pertama sekali kita kena cari bilangan mol untuk gas hidrogen. Okay, 360 ni bahagi dengan 24,000. Sebab apa? Sebab isi padu kena bahagi dengan isi padu molar untuk dapatkan mol dia. Jadi 360 kita bahagikan dengan 24. Tapi disebabkan 360 ni adalah cm padu, kita nak dalam dm padu. Jadi sebab tu kita kena bahagi dengan 1000 satu lagi. Sebab tu jadi 24,000. Asal-asal 360 ni kena bahagi dengan 24 je isi padu molar dia. Tapi disebabkan 360 ni adalah cm padu, kita nak dalam dm padu, kita kena bahagi dengan 1000 lah. Jadi bila kita bahagi 360 bahagi dengan 24,000, kita dapat 0.015 mol. Okay, jadi 1 mol zinc menghasilkan 1 mol hidrogen daripada persamaan tindak balas tadi. Okey, kita kira tadi kan kita kira 0.01 mol hidrogen kan. Jadi zinc pun 0.015 mol juga. Sebab sama-sama 1 mol zinc, 1 mol hidrogen. Jadi 0.015 zinc, 0.015 hidrogen. Jadi kita tahu zinc ni mol dia 0.015 mol. Jadi nak tahu jisim bagi zinc adalah mol kali dengan jisim molar. Dapatlah jisim, iaitu 0.015 darab 65, dapatlah 0.975. Okey, untuk soalan seterusnya kita try jawab. Okey, soalan dia apabila 2.5 gram kuprum 2 sulfat terhidrat dipanaskan, uap air terbebas. Okey, persamaan kimia yang diberikan. Okey, bagi dia persamaan kimia kuprum sulfat terhidrat menghasilkan kuprum sulfat dengan uap air. Okey. Lepas tu ditanya berapakah jisim uap air yang tersingkir. Okey, dia bagilah jisim atom relatif macam biasa. Untuk kita cari jisim molar untuk kuprum sulfat terhidrat nanti. Okey, lepas tu kita tengok maklumat yang dia bagi. Okey, dia bagi kuprum sulfat terhidrat 2.5 gram. Lepas tu nak tahu berapakah jisim uap air tu yang dibebaskan. Okey, pertama sekali kita kena buat kita kena carilah bilangan mol untuk kuprum sulfat terhidrat dulu. Okey, nak cari mol macam mana? Nak cari mol jisim kena bahagi dengan jisim molar. Jadi jisim kita tahu tadi 2.5 gram bahagi dengan 250 jisim molar dia. Okey, bila bahagi kita dapatlah 0.01 mol. Jadi kat sini kita boleh tahulah 1 mol kuprum sulfat terhidrat menghasilkan 5 mol H2O.
Ni 1 mol kumpulan sulfat hidrat menghasilkan 5 mol wap air lah, 5 mol wap air. Jadi 0.01 mol yang kita dapat tadi untuk kumpulan sulfat hidrat menghasilkan berapa mol air? Jadi 0.01 ni kan untuk 1 mol. Jadi sekarang ni wap air ni ada 5 mol. Jadi sebab tu kita kena darab dengan 5. So bila kita darab dengan 5, kita dapatlah 0.05 mol H2O. Jadi bila kita dah dapat mol, sekarang ni kita nak jisim, kita bukan nak mol. Jadi macam mana kita nak dapatkan jisim? Mol ni kenalah darab dengan jisim molar. Jisim molar untuk air lah, H2O. Dapatlah 18. Jadi 0.05 kita darab dengan 18 dapatlah 0.9 gram. Okey, maka berakhirlah subtopik 3.3 dengan 3.4. Jadi sekian saja daripada kami untuk bab 3. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang dan kelemahan tu datang daripada diri kami sendiri. Okey, sekian, terima kasih.